Assalamualaikum dan salam sejahtera. Surat dari Istana Negara berkata, Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri mengikut Perlembagaan Malaysia, iaitu Perdana Menteri Kerajaan Minoriti yang memenangi 82 kerusi Parlimen di dalam pilihan raya yang ke-15. Surat Istana Negara tak sebut Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. MOU yang telah ditandatangani oleh parti-parti dalam kerajaan juga menyebut MOU ini di antara parti-parti di dalam kerajaan gabungan. Jadi MOU hari ini juga menyebutnya kerajaan gabungan, bukan kerajaan perpaduan. Dan kerajaan gabungan ini hanya dikonfirm hari ini melalui MOU. So confirm surat Istana Negara dan juga surat MOU yang ditandatangani hari ini, kedua-dua confirm yang kerajaan ini bukan kerajaan perpaduan, tapi kerajaan minoriti di antara beberapa parti politik. Jadi bermaknanya Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional dan juga parti dari Sabah dan Sarawak. It's a gabungan. It is a coalition confirmed by both Istana Negara dan juga MOU pada hari ini. Ini bermaknanya MOU ni hanya hasrat beberapa parti untuk membentuk kerajaan. Dan MOU ni mengikat semua parti dalam kerajaan untuk menentukan yang ahli parlimen dari parti masing-masing akan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan ini sokongan ini ialah dalam bentuk undi percaya. Usul undi percaya akan dibentang di Parlimen minggu depan ini, dan semua parti kena menentukan yang ahli Parlimen mereka menyokong Anwar. Sekira ada ahli Parlimen dari mana-mana parti yang tidak menyokong Anwar, maka mereka akan dipecat sebagai ahli Parlimen. Bermaknanya ahli Parlimen dari mana-mana parti yang tidak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri akan dipecat. Dan pilihan raya kecil akan diadakan untuk memilih ahli Parlimen baru. So, you are compelled, you are forced to support Anwar as Prime Minister. If not, you will be sacked as a Member of Parliament. Beberapa lawyer berkata, this is not legal. Ini tak sah. Oleh kerana ahli Parlimen tidak boleh dipecat oleh kerana tidak menyokong Perdana Menteri. Dan MOU ni ditandatangani di antara parti, bukan di antara ahli Parlimen. Dan parti tak boleh memecat ahli Parlimen mereka sekira ahli Parlimen mereka tidak sokong Perdana Menteri. It's not legal. Mengikut Perlembagaan Parti ataupun Perlembagaan Malaysia. Whether it's a party constitution or federal constitution of Malaysia, kedua-dua tidak benar. Ahli Parlimen dipecat atau dibuang kerana tidak menyokong Perdana Menteri. Tapi kita serah ke lawyer-lawyer yang bijak pandai untuk membahas perkara ini. Kita tidak mau bahas the legality. Saya bukan lawyer, especially I'm not a constitutional lawyer, so I will not debate this issue. Yang penting, Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri Kerajaan Minoriti. Selepas dilantik, Anwar membuat MOU dengan beberapa parti untuk mendapat sokongan parti-parti tersebut. Tapi parti tersebut tidak boleh menyokong Anwar. Ahli Parlimen dari parti itu perlu sokong Anwar. So, satu usul undi percaya perlu dibentang di Parlimen dan Anwar perlu mendapat sekurang-kurang 112 undi atau 112 ahli Parlimen menyokong dia sebagai Perdana Menteri.
Sekira Anwar tidak dapat 112, maka Anwar perlu menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan maklum kepada Agong bahawasanya dia tidak dapat majoriti. Jadi Anwar either letak jawatan sebagai Perdana Menteri supaya Agong boleh lantik Perdana Menteri baru yang pada hemat atau pada pendapat tuanku ahli parlimen tersebut mungkin boleh mendapat sokongan majoriti, ataupun Anwar boleh mohon parlimen dibubar supaya PRU 16, pilihan raya umum yang ke-16 boleh diadakan. So you either resign or parlimen dibubar. Dua tu. So penting bagi Anwar minggu depan ni, hari Senin ke hari mana satu yang usul undi percaya akan dibentang di parlimen, Anwar perlu mendapat sekurang-kurang 112 undi atau 112 ahli parlimen yang menyokong dia. Tapi nampaknya setakat ni tidak ada 112 ahli parlimen yang menyokong Anwar. Jadi kemungkinan besar Anwar tidak akan mendapat sokongan majoriti dan perlu letak jawatan ataupun bubah parlimen untuk mengadakan PRU 16. Oleh kerana itu, hari ini MOU ditandatangani, yang MOU berkata kerajaan gabungan, dan tiap-tiap parti kena menentukan yang ahli parlimen mereka sokong Anwar. Dan mana ahli parlimen yang tidak sokong Anwar akan dipecat sebagai ahli parlimen. Ini kerana Anwar tidak mendapat sokongan majoriti, jadi mereka terpaksa ikat ahli parlimen tersebut, iaitu memaksa mereka sokong Anwar. They are forced to support Anwar, and if they don't support Anwar, they will be sacked as a member of parliament. Ini bukti bahawasanya Anwar tidak mempunyai majoriti. Oleh kerana itulah mereka terpaksa put a gun at their head, force them to support Anwar, vote for Anwar. If not, they get sacked. Secara paksaan, iaitu you tak sokong Anwar, you dipecat, bermaknanya Anwar boleh dijamin mendapat majoriti. Sebab kalau ahli parlimen tak sokong Anwar, mereka dipecat dan pilihan raya kecil akan diadakan untuk memilih ahli parlimen baru. So mau tak mau, untuk elak dari mereka dibuang atau dipecat, mereka akan sokong Anwar ikut MOU yang parti mereka menandatangani, walaupun yang menandatangani MOU itu parti mereka dan bukan mereka, tapi parti ini mengikut MOU ni, parti ini berhak buang mereka sebagai ahli parlimen, walaupun Perlembagaan Parti, Perlembagaan Malaysia tidak membenar perkara itu berlaku. Whether dia orang boleh challenge tindakan ni dalam mahkamah is another issue lah. Tapi maknanya this shows, ini membuktikan yang Anwar tidak mempunyai majoriti. Kalau tidak, mereka tak perlu buat sampai macam ni sekali, iaitu membuat satu MOU yang melanggar perlembagaan semata-mata untuk memaksa mereka sokong Anwar. So bermaknanya kerajaan ini tidak stabil. Anwar tidak menerima sokongan majoriti. Dan kerajaan macam ni tidak akan tahan 5 tahun. Mungkin tidak akan tahan 2 tahun pun. So this is a very unstable government. A government that forces its ahli parlimen, its members of parliament to support Anwar, sebab mereka tahu kalau beri mereka kebebasan untuk undi, maka mereka bukan semua akan sokong Anwar. Dalam UMNO sendiri itu ramai tidak sokong Anwar. Sabah Sarawak pun ramai tidak sokong Anwar. So which means yang mengatakan ini satu kerajaan perpaduan kononnya, which sekarang MOU hari ini pun sudah menunjukkan ini kerajaan gabungan, bukan kerajaan perpaduan, and bahawasanya kerajaan ini akan membawa kestabilan, stability to the political punya scenario. Also tidak betul.
oleh kerana ahli parlimen yang dipaksa mengundi menyokong seseorang untuk menjadi Perdana Menteri. So they are, boleh dikatakan, coerce ataupun force to support the Prime Minister. Is not going to be, the Prime Minister tidak mempunyai sokongan, tetapi ramai ahli parlimen yang terpaksa sokong akan menunggu satu hari di mana mereka boleh menumbangkan Perdana Menteri. So Anwar's mungkin term as Prime Minister tidak akan tahan sampai parlimen dibubar dan PRU 16 diadakan. Mungkin Anwar akan tumbang lebih awal dan silap-silap PRU 16 akan juga diadakan lebih awal, ataupun Anwar terpaksa letak jawatan dan bagi jalan untuk orang baru mengambil alih sebagai Perdana Menteri. That is the reality. The reality is this is hanya kerajaan gabungan, bukan kerajaan perpaduan. Tidak ada kestabilan oleh kerana ahli parlimen dipaksa menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Assalamualaikum. Salam sejahtera.